Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Ainul, dan untuk kali ini kita akan melihat tutorial bagaimana cara untuk kita membina slide interaktif menggunakan satu lagi aplikasi yang menarik, iaitu Nearpod. Jadi nak tahu macam mana? Jom tengok selepas ini. Okey, untuk kita pergi kepada cara untuk kita membina slide interaktif dalam Nearpod, kita just terus kepada paparan kita, di mana kita just search sahaja nearpod.com. Okey, dan ini adalah paparan nearpod.com. Apabila kita dah search untuk nearpod.com ini, inilah paparan dia. Dan jika kita belum pernah login ke dalam nearpod.com, kita perlu sign up dulu di bahagian teacher sini. So kita just klik pada sign up for free. Okay, simple sahaja, klik pada teacher. Dan kita hanya perlu klik kepada Google. Carilah apa akaun Google yang untuk didaftarkan Nearpod ini. Tetapi bagi saya yang telah pernah login, okay, pernah sign up, saya terus kepada login sahaja di bahagian teacher, dan seperti biasa kita akan pilih Google dan ambillah akaun yang kita dah daftarkan di dalam Nearpod ini. Okey, dan kita akan terus kepada My Lesson. Okey, di sini sebenarnya apa yang menarik berkenaan dengan Nearpod ini, kita boleh membina lesson kita di mana slide pengajaran itu kita boleh berselang-seli dengan permainan ataupun aktiviti-aktiviti yang interaktif. Okey, apa yang membezakan Nearpod dengan slide-slide interaktif yang lain, kita akan lihat selepas ini. Okey, di sini adalah My Lesson. Kalau kita klik pada My Lesson, dia akan keluar semua lesson yang telah kita bina menggunakan Nearpod. Kemudian ini adalah Reports. Okey, di bahagian ini kita boleh nampak Reports. Okey, ini adalah reports yang kita boleh dapat apabila kita dah main bersama dengan murid ataupun kita dah live bersama dengan murid, atau mungkin murid dah selesai. Kan kalau kita perhatikan di sini, okay, kita katakanlah ini sejarah kita ini. Ada 10 slide. So, kita boleh nampak ni report dia students 15. So, bila kita klik kepada students tadi, okay, ini adalah report yang kita boleh nampak lah. Okay, di mana semua report-report yang student dah buat, ini adalah student yang menggunakan participation bukan jenis live. Okay, so kita boleh nampak report ini. Even kita boleh download report ini ke dalam bentuk PDF, okay, CSV atau macam inilah student view, session view. Okay, boleh pilih lah di mana yang inilah antara kelebihan dia, dan ini adalah report yang kita boleh nampak. Okay, dan ini adalah jenis-jenis aktiviti yang telah kita mainkan dalam slide ini. Okey, dan kita boleh tengok lagi, katakan ini adalah live session saya. Okey, sebelum kita tahu tutorial tu, kita kenalkan dululah. Okey, dan kita boleh nampak ini adalah report murid yang telah menjalankan aktiviti secara live. Okey, dan ini adalah record dia untuk activity time to climb. Dah ada yang dapat 100%. Okey, collaborate board, ada yang 100, ada yang 33%. Dan ini pun kita boleh download, okay, sebagai PBD kita, maklumat untuk PBD kita lah. Okey, itu bahagian report. Okey, kita ada sub plans. Okey, untuk sub plans ini, kalau kita perhatikan di sini, yang ini hanya penerangan biasa saja, jadi saya tak nak pergi kepada sub plans. Okey, kita akan pergi terus kepada My Lesson untuk tak nak membuang masa. Okey, untuk My Lessons ini kita akan create lessons terus. Okey, bila dah banyak bolehlah cikgu create folder. Okey, tetapi kat sini kita akan tengok create lessons. Okey, kita boleh pilih lesson, sama ada kita nak ambil video, iaitu combine video with built-in question. Okey, di mana kita boleh ambil mana-mana video, kemudian kita combine dengan soalan-soalan.
ataupun kita just buat aktiviti sahaja, ataupun kita create lesson di dalam Google Slide. Okey, boleh juga. Okey, jadi sekarang katakan kita nak create, kita akan tengok dulu untuk create lesson di dalam ini, di dalam Nearpod. Okey, dan dia akan terus keluar macam ni lah, untitled lesson. So kita buatlah testing katakan. Okey, kemudian untuk add content activity. Okay, kita boleh add activity ataupun dekat sini kita boleh upload file kita dalam bentuk PowerPoint. Maksudnya daripada PowerPoint kita import ke dalam Nearpod. Katakan PowerPoint tu dia lebih menarik sebenarnya, dia ada banyak design. So kita boleh import terus masuk ke dalam Nearpod hanya dengan upload file di sini. Okay, tetapi katakanlah kita tidak mahu menggunakan PowerPoint. Okay, saya tunjukkan cara untuk menggunakan slides di Nearpod ini. Okay, kita hanya boleh pilih, kita pilih sahaja slides. Okay, slides klasik ni macam tak menarik sangat lah slides. Okay, di sini kita boleh masukkan slides. Okay, apabila kita klik slide, so dia akan keluar lah, ini dia. Dan inilah slide themes yang ada. Okay, kuranglah menarik dia sikit. Okay, tetapi untuk slide ini cikgu boleh masukkan gambar-gambar. Okay, dan juga boleh juga dimasukkan shape, bentuk ataupun layout. Kita boleh pilih lah layout apa yang kita nak. Dia lebih kurang macam PowerPoint, cuma dia dah ada tetapan dia sendirilah. Kalau kita import daripada PowerPoint lebih menarik sebenarnya. Okey, itu adalah lesson. Okey, sekarang kita nak tengok yang seterusnya. Okey, content activity yang seterusnya adalah video. Okey, kalau kita nak masukkan video, kita klik sahaja video. Okay, kemudian kita boleh pilih sama ada video yang dekat sini. Okay, di sini ada banyak video. Kalau kita nak menggunakan video-video di sini pun boleh. Ataupun kita upload video kita sendiri. Okay, kita klik sahaja upload video. Okay, ataupun my video yang dah ada. Sekarang saya tak ada. Ataupun daripada YouTube. Kita masukkan sahaja link di sini. Maka dia akan masuk terus ke dalam slide kita tadi. Okey, jadi tadi lesson kita dah video ataupun kita boleh masukkan web content di dalamnya. Okey, di mana dia akan link terus kepada web. Okey, di mana kita hanya perlu masukkan URL, dia akan link slide kita itu terus kepada website. Okey, ataupun kita boleh letak Nearpod 3D. Ini adalah model-model di dalam Nearpod yang dah ada siap. Cikgu boleh masukkan ini di dalam slide. Okey, kita hanya klik sahaja. Contohnya animal cell. Okay, dia ada banyak sebenarnya kat sini. Kita boleh pilih lah apa yang kita nak masukkan. Dinosaur ke, environment, ada shark, semua ada. So, kita pilih satu. Katakanlah saya nak masuk animal cell. So, done. Okay, so untuk slide ini yang pertama sekali kalau kita buka, kita akan keluarlah animal cell ini. Dia akan keluar paparan ini. Okay, so kita boleh cerita berkenaan dengan 3D model ini. Okey, dan apa lagi yang menarik, kita boleh masukkan juga simulation. Okay, contoh ni kita boleh minta simulation untuk fraction, katakan intro. Dan okay, dan kita boleh tengok apakah simulation dia. So ini simulationnya. Simulation ini adalah yang kita boleh tunjukkan pada murid. Contohnya di sini. Okey, macam tu. 1/1. Okey. Ataupun kita tukar lagi apa-apalah. Kita nak guna yang ini ke. 1/1. Ikutlah. Jadi, simulation ini kita boleh buat sendiri. Okey. Hanya perlu tukarkan sahaja. Macam inilah. So, ada simulation dia. Memang menarik lah untuk simulation ini. Nampak? Okey, 1/3. Okey, jadi kita boleh up dekat sini. 2/3. Okey, itu simulation. Banyak sebenarnya simulation yang ada kat sini. Jadi, kita hanya perlu explore sahaja. Okey, kemudian apa lagi yang ada? Okey, kita ada virtual reality field trip. Okay, mana dia akan bawa kita pergi merata-rata. Katakan kita nak pergi Golden Gate Bridge. So, kita just preview lah. Okay, kalau tidak kita just
masukkan. So dia akan tunjuk paparan 360 degrees. So kita boleh bawa murid-murid kita pergi melancong kat merata-rata lah. Okey. Itu saja, itu dia punya paparan dia. Okey. Dan apa lagi yang menarik, kita ada BBC video, kita ada Sway, slideshow. Okey, kita tak ada masa banyak. Kita boleh masukkan juga PDF viewer. Okey, jadi cikgu boleh explore sahaja apa konten yang diperlukan. Tadi tu yang saya tunjukkan adalah yang menarik dan sesuai untuk kita punya pembelajaran lah. Okey, kita dah lihat kepada konten. Okey, kita tengok pula pada aktiviti-aktiviti yang ada. Ini semua adalah konten yang boleh kita masukkan dalam lesson kita lah. Okey, apa pula aktiviti? Okey, untuk aktiviti yang menarik yang menjadi kegemaran murid adalah time to climb. Okey, kita klik pada time to climb ini. Dia macam quiz yang perlukan murid memilih jawapan, multiple choice question. Hanya masukkan soalan di sini dan juga pilihan-pilihan jawapan. Cikgu boleh tambahkan lagi pilihan jawapan kalau nak, dan klik kepada right ini untuk jawapan yang betul. Okey, boleh letakkan semaksimum mungkin soalan, dan di sini juga boleh dimasukkan juga gambar jika soalan itu berkaitan dengan gambar, dan jika jawapan berkaitan dengan gambar boleh klik pada image. Okey, di sini juga kita boleh tetapkan masa dia, dan kita boleh duplicate soalan itu, ataupun tak suka dengan soalan tu kita boleh delete. Okey, itu adalah untuk time to climb. Dan macam mana bentuk time to climb itu kita akan lihat selepas inilah. Apabila telah selesai, klik sahaja pada save. Okey, jadi saya nak tunjukkan seterusnya. Kita akan pergi kepada aktiviti yang menarik sahaja. Selain daripada time to climb, kita ada drag and drop. Okey, yang ini kita tak tengok lah dulu. Drag and drop ni kita akan tengok pada yang dah siap. Kita ada matching pairs. Ini menarik sebenarnya. Okey, untuk matching pairs ni kita just tuliskan instruction dekat sini. Kita add pairs, dan kita boleh add pairs pasangan dalam bentuk image ataupun dalam bentuk teks. Okey, yang berkaitan. Nanti murid akan klik sahaja pasangan yang betul. Itu matching pairs. Kalau dah siap, kita klik pada save. Kemudian kita ada aktiviti lain yang menarik adalah quiz ni sama seperti time to climb. Okey, cuma time to climb lebih menarik. Lebih baik kita ambil time to climb daripada kita buat quiz biasa. Okey, draw it. Draw it ni kita boleh masukkan sebarang gambar ke, dia macam class point juga yang murid boleh lukis. Okey, biasanya saya akan masukkan gambar untuk padankan ke, ataupun kita nak murid tulis ataupun melukis pada gambar itu, kita boleh terus buat guna yang inilah. Sangat menarik sebenarnya. Cikgu-cikgu kena kreatif sahaja. Okey, seterusnya kita punya aktiviti yang seterusnya adalah collaborate board. Okey, ini sama juga seperti dengan board yang lain. Okey, seperti Jamboard. Okey, Jamboard, tapi dia tak boleh digerakkan oleh murid. Kita hanya masukkan sahaja pendapat kita, collaboration kan. Okey, sangat menarik. Dia ada banyak style. So kita boleh pilih sahaja style yang ada di sini. Kita masukkan topik dan juga description-nya. Dan apabila selesai, klik pada save. Okey, apa lagi yang menarik? Sekejap. Okey, aktiviti lain. Kita ada poll. Kalau kita nak minta survey, kita just buat dalam bentuk poll sahaja. Kita ada fill in the blanks. Okey, untuk fill in the blanks, kita just masukkan sahaja teks. Contohnya, saya suka makan nasi. Okey, katakan tempat kosong yang kita nak kosongkan itu adalah, kita next dulu. Okey, tempat kosong yang kita nak kosongkan tu adalah kata kerja makan. Okey, jadi kita kosongkan, kita klik kat situ, maka dia akan kosongkan di tempat ini, dan dia akan letak pilihan jawapan di bahagian bawah. Jadi murid hanya perlu drag sahaja masuk ke kawasan yang kosong. Okey, apabila selesai, klik pada done. Okey, kemudian kita boleh tambah lagi, ada tak lagi aktiviti yang menarik. Okey, kita ada memory test, yang ini limit.
saya pun belum lagi explore untuk memory test. Dia macam complicated sikit. Jadi kita tengok kepada yang dah siap ini. Okey, dan kita boleh rujuk kepada contoh. Mungkin kita boleh pergi terus kepada contoh dan juga kita akan lihat paparan murid. Okey, kalau kita lihat di sini, ini adalah contohnya. Kita akan cuba tunjukkan untuk yang ini. Okey, kita ada live participation di mana kita bermain dengan murid di dalam kelas online secara live. Okey, ataupun kita menggunakan student pace. Iaitu kita bagikan link kepada murid. Okey, sekarang kita tengok dulu untuk student pace. Kalau kita klik pada student pace, kemudian yang ini yang kita dah pernah beri pada murid, kita klik pada launch new student pace. Okay, so continue. Okay, collaborate board. Karina, of course lah, collaborate board tu dia hanya untuk live sahaja. Kalau ada collaborate board di dalam lesson kita tak dapat dimainkan lah. Okey, maka dia akan terus beri kita kod ataupun kita boleh copy link terus berikan kepada murid. Okey, sangat mudah sebenarnya. Okey, dan kita nak tengok untuk live participation, bagaimana bentuknya. Kita klik pada live participation, klik pada launch new live participation. Okey, kemudian dia akan keluar yang ini. Kod juga sama seperti yang tadi, kita copy link dan kita boleh berikan kepada murid. Okey, jadi kita tengok apakah paparan yang kita boleh dapat daripada murid punya, iaitu paparan dalam phone dan juga paparan di laptop kita. Okey, ini adalah paparan di dalam phone kita. Okey, so kita just pergi ni continue to website. Pastikan murid kita mengambil continue to website, jangan download, tak perlu download sebenarnya. Klik pada continue to website. Okey, kemudian dia akan masuk. Mungkin lambat sikit lah, internet problem ke, dia akan slow sikit presentation tu. Okey, kemudian masukkan nama, full name, okey, nickname. Okey. Okay, jadi dia akan keluar terus paparan kita sama seperti di mana di dalam laptop kita ni. Kita just terus mengajar. Okay, kita boleh nampak sebenarnya murid masuk dekat bahagian bawah ini berapa orang. Kalau kita klik, dia akan keluar tu nama kita lah, nama murid yang masuk. Okay, so kita just continue saja dan boleh nampak ini paparan di dalam phone macam ni. Dia akan keluar lambat sikit. Ambil masa sikit. Okay, next. Okey, itu adalah time to climb. Jadi kita boleh nampak, okey, kita boleh pilih sementara tunggu paparan murid ni, kita boleh pilih kat mana kita nak. Ada 3 tempat dekat sini. So kita katakan kita nak ambil space. Okey, dekat sini kita boleh randomize answer ataupun continue teruslah. Okey, dan di paparan murid itu akan boleh pilih karakter masing-masing, dan selagi tak pilih karakter dia tak akan keluar di paparan guru. Okey, so katakanlah kita nak pilih karakter ini. Tak comel. Ini. Okey. Dan apabila dah selesai pilih karakter, maka kita klik pada start. Okey, murid klik pada start, dia akan keluar dekat paparan guru. Okey, kalau ramai-ramailah, maka kita terus klik pada start. Okey, bila klik start, so dia akan bergerak, kita menjawab soalan lah. Okey. Okey, saya just terus sahaja continue kepada slide yang seterusnya. Okay, yang itu yang menarik sebenarnya, bila dia menjawab soalan, dia akan naik bukit. Sekejap tengok ada boleh dapat lagi tak. Okay, lupa nak tunjuk, kita tunjukkan dulu. Okey. So bila dia jawab soalan, contohnya yang ini distance of half marathon 21. Okey, kita akan boleh nampak bila dia masuk, okey, nampak dia akan panjat bukit. So seterusnya, untuk soalan seterusnya dia akan jawab, okey, what is distance for fun run event.
so dia pun akan panjat bukit. Jadi siapa yang akan berada di depan, dia akan pergi dululah. Okay, so next. Okay, dan pergi macam tu. Ini draw it background. Di paparan murid kita boleh nampak besar sebenarnya. So murid hanya perlu draw sahaja. Raise number, draw sajalah. Dah salah dah. Okey, macam tu. Dan ada pemadam, kita boleh padam lah. Minta murid padam saja yang mana yang dah salah. Okey, so next. Dia akan keluar dekat paparan kita lah. Okey, next. Classroom result. Okey. Mana? Okey, pair. So, untuk pair sini kita nampak instruction dia. Jadi, murid terus pair sahaja. T-shirt dengan t-shirt. Macam tu. Jadi, okey, running shoes dengan running shoes. Running pants, raise number, raise number. Okay, so bila dah selesai, got it, maka dia akan keluar dekat paparan guru. Okay, dan ini adalah untuk isi tempat kosong. Kita just pergi sahaja. Klik sahaja. Bawa je. Okay. Macam tu. Okay, dan apabila selesai kita klik done. Okay, dan dia akan keluar di paparan guru lah. Markah dia. Terus markah dia. Okay, termasuklah yang ini. Okay, banyak sebenarnya. Yang ini pun melukis. Tak ada masalah. Murid boleh nampak paparan pun besar lagi. Score, quiz. Ini adalah quiz yang biasa. Okay, just quiz biasa sahaja. Okay. Dan yang ini adalah collaborate board. So yes, bila kita klik yes, so why we must stay healthy, kita just klik kat sini, so that we will not sick. Okay. Contohlah. Alright. So nampaklah kat sini, kita klik kat sini, kita nampak murid tulis dah, so that we will not sick. So kita klik pada right, maka dia akan keluar di paparan utama kita. Okay, bila dah selesai, kita pergi kepada new part. Okay, ni dah selesai paparan murid. Kita akan pergi kepada new part. Kita boleh tengok report. Okey, report itu akan dihantar ke dalam presentation. Presentation kita ni akan dihantar ke dalam email kita terus bersama dengan report sebenarnya. Report lengkap lah. So, kita boleh terus end. Okey, jadi kita dah lihat tadi bagaimana cara untuk kita nak bermain di dalam Nearpod dan cara untuk kita nak menggunakan Nearpod ini. Okey, Nearpod ni sememangnya menarik, terutama kalau cuma mungkin dari segi design dia lah kurang sedikit. Kalau cikgu import daripada PowerPoint lebih menarik. Okey, jadi diharap perkongsian ini dapat dimanfaatkan. Dan jika guru-guru suka pada perkongsian saya ini, mohon untuk like, share dan juga subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul. Ataupun mungkin ada yang nak bertanyakan soalan, boleh letakkan soalan di dalam bahagian komen di di video di bawah ini. Okey, jadi jumpa lagi pada perkongsian yang akan datang. Bye.